أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Ya, saya pastinya ya pada pagi ini ya kita ramai yang tertunggu-tunggu ya tentang segmen kita pada pagi ini, iaitu segmen motivasi niaga. Ya, segmen motivasi niaga, iaitu yang kita akan ketengahkan ya seorang tokoh yang sangat istimewa. Ya, kita kata inilah personality, inilah celebrity TV yang kita akan ketengahkan. Jadi sebelum kita menjemput ya celebrity TV yang kita masukkan, suka saya untuk memperingatkan tuan-tuan ya, yang pertamanya kita gunakan stream ya. Jadi untuk membolehkan komen tuan-tuan dan puan-puan dilihat nama anda dipaparkan pada skrin, maka yang pertama anda kena like lah dulu ya. Benarkan www.facebook.com/streamyard, benarkan untuk supaya nama anda akan dipaparkan di situ. Baik, yang keduanya tolong share ya. Saya tengok masih tak ramai lagi ni ya. Tolong share seramai mungkin ya supaya lebih ramai dapat ambil manfaat program kita pada pagi ini ya. Tolong share kejap ya. Ya, ada dalam 40 orang ya sekarang ni ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tolong share dan di samping itu sediakan pen, sediakan kertas ya. Sebab pastinya pada pagi ini banyak tips yang kita nak kongsi. Ya, walaupun kita kata pada tetamu kita kata 7 rahsia dia kita nak tahu hari ini, tapi insya-Allah ya dalam 7 tu pastinya terdapat terlampau banyak maklumat yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Jadi tolong share lagi ya. Ya, dah hampir 40 dah tu ya. Tolong share lagi supaya lebih ramai dapat mengikuti sesi live kita pada pagi ini ya. Ya, tolong share lagi ya. Dan adakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Okey, alhamdulillah Okey, baik. Jadi ya dah 11:10 minit ya, 11:10 minit. Jadi saya tak mau buang masa lama ya, masa itu amat mencuburi kita dan pastinya kita semua tertunggu-tunggu. Dan pernah saya maklumkan sebelum ini bahawa kita pernah ketengahkan ya dalam selak-selak kita kata motivasi bisnes ini, kita pernah ketengahkan Ustaz Aslim Bahrin, kita pernah ketengahkan Dr. Zahruddin Abdul Rahman sebagai panel syariah kita pernah ketengahkan juga Imam Muda Ashraf ya, bayang masih ingat lagi. Dan pastinya pada sesi yang sebelum ini kita ketengahkan juga ya Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsah ya. Wah, banyak tips yang dikongsikan. Dan pagi ini ya, orang yang seiring dengan kita kata pertubuhan perunding latihan ataupun motivasi muslim kita, iaitu kali ini kita bawa setiausaha dia pula ya, iaitu Tuan Amin Idris ya, Tuan Amin Idris pada pagi ini. Dan sukalah saya nak memperkenalkan sikit Tuan Amin Idris ni bagi yang ada yang tanya saya, Tuan Amin Idris ni siapa? Ya, sebab orang muda kan, orang muda. Ya, saya duk sangka umur dia mungkin dalam hujung-hujung 20-an. Rupanya ya Allah, awet muda juga ni. Itu tak makan gamat lagi. Ya, kalau lepas ni makan gamat, Allahu Akbar, tentu lebih nampak lebih menyerlah ya. Okey, Tuan Amin Idris adalah kita kata founder ataupun CEO kepada Akademi Magnet Success ya, berkelulusan dalam bidang undang-undang UIA ya. Dan beliau juga adalah seorang perunding latihan dan motivasi, dan yang paling best ya, beliau juga adalah penulis buku. Dan masya-Allah ya, hebatnya beliau dalam sibuknya dengan mengacarakan TV, orang Tangerang Ganjil TV ya, dalam mengadakan begitu banyak sesi-sesi latihan motivasi di peringkat universiti, peringkat swasta, syarikat korporat dan sebagainya. Bila saya tengok, ya Allah, banyaknya training-training yang beliau anjurkan, beliau adakan, masih sempat lagi untuk menulis buku ya. Jadi suka juga saya sebut beliau adalah seorang yang berkelulusan dalam Certified NLP Practitioner ya, dan juga NLP Master Practitioner daripada National Federation of Neuro Linguistic Programming
NFNLP ya, dan juga beliau juga adalah seorang image consultant ya, dan tim Anaida tim marketing Anaida pun pernah hadir ya, sesi yang dianjurkan oleh Tuan Amin tentang image consultant ni ya, dan alhamdulillah beberapa siri juga ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan rakan niaga kita, Tuan Amin Idris ini juga bukan orang asing bagi Anaida ya. Puan Hasnizah Hassan ya, terutama kita punya pengarah eksekutif ya, pernah hadir dalam rancangan ya, sesi slot magnet lupa lupa dah 5 tahun lepas dengan produk kita, produk Kasih Gold ya, magnet rezeki ke magnet apa kan, nanti kita tanya Tuan Amin Idris ni ya, tentang motivasi, tentang perniagaan ya. Jadi sekarang ni bila kita diuji dengan PKP, saya salah seorang lah yang sentiasa mengikut ya, satu slot yang kita panggil dia The Amin Idris Show ya, secara online. Beliau ada sendiri lah, dia punya samsat dia punya stesen sendiri. Ya Allah, tiap-tiap Sabtu Minggu kita tengok banyak isu-isu yang diketengahkan yang dapat kita ambil. Jadi untuk tidak meluangkan masa lagi, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan sukacita lah nak menjemput dan mempersilakan kita kata selebriti kita, personality kita yang hebat, yang amat saya kagumi, Tuan Amin Idris, untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dengan segala sukacita, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Amin Idris. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang ke slot Ana Edar. Kali ini bukan kasih. Hari ini kita cerita tentang Sari Khamat pula, Tuan Amin Idris. Ya, betul. Kan, okey. Jadi dah cerita banyak sebelum ni pun kita pernah hadir dalam sesi Amin Idris ya. Kita punya betul. Pengarah eksekutif Hasnizah Hassan pernah hadir ya. Jadi saya katakan juga bahawa rakan niaga Anaida memang dah dilatih dengan Tuan Amin Idris ya, untuk beberapa sisi motivasi dan sebagainya, dan pastinya ramai yang menonton kita pada pagi ini pernah mengikuti sesi-sesi yang dianjurkan oleh Tuan Amin di pejabat Anaida sendiri dan juga di luar. Jadi hari ini kita nak cerita tentang magnet rezeki. Jadi saya tak mau cerita panjang. Saya nak serahkanlah kita kata sesi ini pada Tuan Amin Idris untuk menyambungnya. Dengan segala hormat dipersilakan Amin. Masya-Allah. Terima kasih Cikgu Rosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang sedang menonton, Puan Suhayu, Puan Izzatul Azura, Puan Maizatul Sima, Puan Rohana, Puan Rosmanila, Hafizuddin Afiq, Nur Baizura, Ros Hassan, ramailah Puan Hafiza, Masya Allah. So sambil-sambil anda menonton, boleh anda sharekan apa yang kita sembang-sembang hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kita akan mendapat banyak faedah dan manfaat, insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita teruskan, adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, boleh tak tolong komen ready? Cukup 5 komen ready, saya akan sharekan terus apakah 7 formula magnet rezeki yang bakal kita sama-sama pelajari hari ini. Alright, komen ready dekat ruangan komen. Cukup 5 komen ready, Rami akan saya tanpa melengahkan masa akan berkongsi dengan anda semua. Sambil-sambil itu, terima kasih sekali lagi kepada Anaida kerana menjemput saya. Saya kira kita banyak throwback lah ya. Dulu ada slot magnet diri di Assalamualaikum TV Al-Hijrah setiap hari Ahad rasanya, Masya Allah. And kita banyak juga bekerjasama dalam program-program training. Betul cikgu Betul, alhamdulillah. Ya, betul. So hari ni insya-Allah saya bersyukur kerana ini tandanya jodoh kita panjang, alhamdulillah. Amin. Okey, nampaknya dah lebih daripada 5 yang komen ready. Ini saya suka geng-geng anak Eda ni, semangat luar biasa. Okey, so saya tunjukkan slide yang ada di hadapan tuan-tuan. Okey, saya rasa saya dah share dekat ruangan bawah tu. Okey, so dalam slide ni saya nak tunjuk satu gambar yang saya yakin dan percaya semua akan teringatlah suatu ketika dahulu. Gambar yang saya maksudkan ialah, kita tengok ni. Alright. Masih ingat lagi kah tuan-tuan dan puan akan telefon ini? Inilah dia Nokia Butterfly. Dan Nokia Butterfly ketika ini adalah brand telefon yang sangat famous, tak ada orang yang tak kenal. Semua orang kenal Nokia. Dan Nokia adalah jenama paling besar, paling famous, paling berjaya ketika itu
sampaikan sesiapa yang ada jenama lain tuan-tuan dan puan-puan, dia akan rasa kecil dia di sebelah pemilik Nokia. Kan jenama-jenama seperti Motorola, Sega, Alcatel, apa lagi, Siemens, ini semua Puan Kia Abdul Razak kata, ingat, betul, handphone ni memang famous ketika itu. Dan tak cukup dengan itu, ada model-model lain, contohnya masih ingat model yang seterusnya, ni dia, right, masih ingat model Nokia sabun dengan Nokia banana. Ui, masa ni kan cikgu, siapa ada Nokia sabun dia paling ya Allah. Betul, dia paling winner. Dan mungkin anak-anak muda ketika itu kalau suka main game, dia akan layan ni Nokia Engage. Yang bawah tu kalau orang bisnes, saya rasa Puan Aniza, siapa-siapa leader-leader bisnes masa tu, dia akan guna yang bawah tu. Nokia Communicator yang jenis buka jenis kan. Canggih tu. Ni Puan Rosita kata, saya pun ada. Memang. Tapi semua ni dia tak boleh lawan yang paling legend. Yang paling legend yang ni kita tengok. Nokia 3310, Nokia 32 Sekupang. Masa ni siapa ada Nokia 3210, 3310, dia paling legend lah. Dan hidup kita masa ni tenang cikgu. Kita tak nak cari wifi, tak ada nak Facebook, Instagram, nak ambil gambar, tak adanya. Kan masa ni paling teruk pun kalau boring kita main game. Game snake, game ular. Ingat lagi kan? Tapi tuan-tuan, siapa sangka Nokia yang sebegitu berjaya ketika itu, yang menguasai 60% market dunia 60% market dunia dikuasai oleh Nokia. Lagi 40% baru Alcatel, Motorola, Sony, lepas tu Ericsson, masa tu tak gabung lagi. 60% market dunia dikuasai oleh Nokia. Tapi siapa sangka tuan-tuan, Nokia bungkus. Nokia bungkus. Dalam ucapan terakhir Nokia, CEO Nokia, dia sambil dia berucap, dia menangis. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia kata, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kata CEO Nokia, kami tak buat salah apa-apa, tapi tak tahu macam mana kami rugi dan kami kalah. Rupa-rupanya, antara punca kegagalan Nokia adalah dikala dunia berubah, teknologi berubah, tapi Nokia tak berubah. Cerita ni mengingatkan saya kepada dua lagi brand yang saya rasa budak-budak sekarang dia tak tahu. Kan? Brand yang saya maksudkan ialah Blockbuster dan BlackBerry. BlackBerry. Okey, saya nak mulakan dulu dengan Blockbuster. Mungkin ada di kalangan kita tak ingat dah, apa ke benda Blockbuster ni? Untuk makluman, Blockbuster ni adalah syarikat yang memberi sewa kepada videotape. Bagi yang tak tahu, apa ke benda videotape? Inilah rupa videotape. Masa ni VCD tak wujud, DVD apatah lagi, yang wujud hanyalah videotape. Nak tengok movie, tengok guna videotape, menggunakan videotape player. Dan syarikat yang menyediakan servis sewa videotape adalah Blockbuster. Dan Blockbuster ni betapa berjayanya dia. Di Amerika sahaja mereka ada 9,000 cawangan. 9,000 cawangan. Cikgu, untuk Sari Gamat ada berapa orang ahli? Kita ada dalam 2,400 gitu. Itu kita rasa ramai dah kan? Ya. Blockbuster di Amerika sahaja ada 9,000 cawangan, 84,000 pekerja, 65 juta pelanggan berdaftar, dan syarikat tersebut value dia adalah semahal 3 bilion US dollar. Darab dengan 4 bersama dengan 12 bilion ringgit Malaysia. Dan keuntungan mereka, untuk pengetahuan para penonton yang sedang menonton, yang sedang menyertai sekarang, adalah sekurang-kurangnya 800 juta USD setiap tahun minimum. Betapa berjayanya syarikat ini. Tapi kenapa syarikat ni boleh bungkus dan lingkup? Tuan-tuan, masa tu datang satu syarikat nama dia Enron. Enron ni dia bekerjasama dengan
Blockbuster untuk menghasilkan pembelian online. Okey. Apa yang berlaku disebabkan Blockbuster terlalu taksub. Sebenarnya sekali lagi Blockbuster terlalu taksub dengan jualan kedai, dia mengesampingkan jualan online. Akhirnya Blockbuster dengan Enron pecah, berpisah. Masa lepas berpisah, datang satu lagi syarikat, nama dia semua kenal sekarang, Netflix. Masa ni Netflix BBNU, budak baru nak up. Netflix, dia nak bekerjasama dengan Blockbuster, nak menjual movie secara online dengan lebih sistematik berbanding Enron, dan Netflix nak jual syarikat Netflix kepada Blockbuster dengan harga yang murah. Tahu tak apa jawapan Blockbuster? Blockbuster kata Netflix ni budak baru, tak layak untuk bekerjasama dengan Blockbuster. Blockbuster boleh bekerja sendiri. Maka Blockbuster bekerja sendiri, tetapi lama kelamaan disebabkan mereka tak berubah, masih lagi taksub dengan jualan melalui kedai dan juga sistem videotape, apa yang berlaku? Blockbuster bungkus. Dan yang menguasai dunia sekarang bukan lagi Blockbuster tetapi Netflix. Sebab Netflix dia telah berubah, bukan menjual movie melalui videotape, tetapi kita boleh tonton movie secara online. Dan kalau dulu, untuk makluman tuan-tuan, kalau kita, siapa yang lama-lama ni kan, dia ingatlah videotape kita sewa kat kedai, habis tempoh kena hantar. Zaman dulu. Sekarang, kalau kita beli movie kat Netflix, tak payah hantar dah. Dah lah murah daripada videotape. Tak kena hantar, dah jadi milik kita sampai bila-bila. Akhirnya Netflix menguasai dunia. Kenapa? Sekali lagi, cerita dia sebiji sama macam Nokia. Blockbuster enggan untuk berubah. Cuma dia ada satu poin baru, Blockbuster taksub dengan cara lama. Sebenarnya sekali lagi, Blockbuster taksub dengan cara lama. Okey, tu contoh kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, Kiah Abdul Razak, ingat video tu kan? Apa lagi? Kata Raihan Nordin, jenama lain muncul dan menandingi kerana tidak berubah. Betul? Setuju sangat. Kan? Kata Puan Suhayu, berubah ikut zaman. Okey, satu lagi jenama yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan renungkan ialah BlackBerry. Siapa tak ingat BlackBerry kan? Cikgu guna BlackBerry dulu kan? Ya, betul. Kan? Masa tu WhatsApp tak wujud lagi, TikTok tak wujud, WeChat tak ada, yang ada BBM. So BlackBerry ni dia punya tahap kejayaan BlackBerry ni sangat luar biasa. BlackBerry ni dia punya meletup jualan dia dapat menjual lebih 50 juta unit setahun BlackBerry. Dan mereka mempunyai 10,000 pelanggan, tak kurang daripada 10,000, dan mereka menguasai 50% pasaran di Amerika dan 20% pasaran dunia. Betapa besarnya pengaruh BlackBerry. Dia cerita BlackBerry ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kan, tahun 84 mereka bermula dengan syarikat yang bernama Research in Motion. Masa ni nama dia RIM. Kerja mereka, bisnes mereka, dia ambil je segala job-job teknologi. Dia tak fokus lagi telefon. Tahun 89, RIM dia bergabung dengan Rogers, dua syarikat, dia menghasilkan mobile messaging ataupun orang lama-lama kenal sebagai pager. Pager ni orang hantar mesej, kita tak boleh balas. Tapi kita dapatlah mesej tu. Tetapi pada tahun 96, dia mula berevolusi daripada pager menjadi pager juga, tapi dua hala komunikasi. Orang boleh mesej kat kita, kita boleh balas balik. Tetapi untuk kita, jumlah mesej tu sangat terhad. Tahun 2002, barulah RIM dan Rogers menghasilkan telefon, dan tahun 2006, telefon merangkap trackball yang bola kat tengah tu, yang namanya jenama BlackBerry. Okey. Dan tahun 2007, BlackBerry menguasai dunia. Okey. Apa yang berlaku kepada BlackBerry? Tuan-tuan dan puan, bila BlackBerry menguasai dunia, tiba-tiba tahun 2008,
muncul seorang lelaki pakai seluar jeans, kasut sport, baju hitam, pakai spek, botak separuh, nama dia Steve Jobs. Steve Jobs dalam satu event Apple, dia mengumumkan iPhone. Dan iPhone adalah bukan sekadar berubah, iPhone mencipta perubahan. Bila Steve Jobs mengumumkan iPhone, dia kata trend orang melayari internet semakin meluas. Dan masalahnya BlackBerry ni skrin dia kecil kerana dihalang oleh keypad. So Steve Jobs kata dia buang keypad, dia besarkan skrin untuk memudahkan orang surf internet. Apa yang berlaku ialah mula-mula BlackBerry tahu dia kata apa? Dia siap beli lagi kepada Apple, dia kata iPhone takkan berjaya. Dia beli iPhone, dia kata iPhone hanya akan kekal 3 bulan, paling lama setahun, lepas tu lingkup. Tapi apa yang berlaku? iPhone bukan sekadar berubah, tetapi iPhone mencipta perubahan. Lepas tu keluar Android, Samsung, Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi. Namakan macam-macam je nama. Perasan tak design dia, skrin luas, ada home button kat tengah. Android. Macam design apa? Sebiji iPhone. Macam iPhone design dia. Kerana apa? iPhone bukan hanya berubah, tapi iPhone mencipta perubahan. Dan iPhone punya tension, tahun bila bermula iPhone X, iPhone 10, iPhone dah buang dah home button kat bawah tu, yang bulat tu. Kan? Maka tiba-tiba tak sampai 3 bulan selepas itu, Huawei keluarkan telefon sebiji macam iPhone X. Tak ada home button, kamera belakang tu sama. Dan bila iPhone keluar iPhone 11 yang ada kamera 3 kat belakang ni kan, right? Cuba tengok Samsung terbaru, cuba tengok Huawei terbaru, pun menggunakan sistem kamera susunan yang sebiji sama. Kenapa? iPhone bukan sekadar berubah, tapi iPhone mencipta perubahan. iPhone adalah satu contoh yang sangat klasik bagaimana mereka berubah yang akhirnya mereka sentiasa relevan di dalam bisnes. So, poin nombor 1, untuk kita memagnetkan rezeki, kita kena sedia berubah. Kita kena sedia berubah. Sebab kalau kita enggan untuk berubah, kita akan gagal. Kita akan ketinggalan, orang lain akan mendahului kita. So, kita kena buang perangai takut dan lambat untuk berubah kepada dare to change. Kita mesti berubah. Tak kira berapa usia kita. Sebab tuan-tuan, saya yakin dan percaya yang sedang menonton, ada yang umur 30-an, ada yang umur mungkin 20-an, ada yang umur 40-an, ada yang umur 50-an, ada yang 60-an. Ayah saya, umur dia dah dekat 70, tapi dia punya knowledge tentang teknologi boleh tahan. Maunya tak, sebab dia rajin untuk explore. Kenapa? Dia kata dia tak nak ketinggalan di dalam dunia bisnes. Dan erti kata lain, tuan-tuan, kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. So dare to change. Okay? Dare to change. Salah satu punca yang menyebabkan kita tidak bersedia untuk berubah bila kita taksub sebagaimana contoh BlackBerry tadi, sebagaimana contoh Blockbuster tadi, sebagaimana contoh Nokia tadi. Bila kita terlalu taksub dengan cara lama, itu adalah halangan kita untuk berubah. So nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan, sedia untuk berubah. Kedua, bila kita dah sedia untuk berubah, yang kedua, kena fast action. Sebab apa? Fast action, fast result. Sorry, lengur-lengur. Okey, contoh saya ada bersembang masa bulan Ramadan baru ni, The Amin Idris Show, kita ada jemput mantan CEO kepada Proton, mantan CEO kepada Pro2, mantan CEO kepada anak syarikat Petronas, iaitu Datuk Seri Syed Zainal Abidin. Kata beliau, zaman sekarang
bukan lagi zaman wait and see. Soalan sekali lagi zaman sekarang bukan lagi zaman tunggu dan lihat. Betapa ramai orang bila anak edar buat sarigamat, kan? Bisnes MLM sarigamat. Ada orang dia terus bertindak. Ada orang dia tengok lu, dia puati lu, kan? Dia usah lu. By the time orang dah sampai ke puncak, dia baru nak start. Nampak tak? Betapa lambatnya kita. So, seulang sekali lagi, sekarang ini bukan lagi zaman tunggu dan lihat. Sekarang ni adalah fast action, fast result. Malah kata Datuk Seri Syed Zainal, di Petronas sekarang, kalau dia bagi tugas, bukan kena siap minggu depan. Kata Datuk Seri Zainal, sekarang ni budaya di Petronas, bila bagi kerja hari ni, dia nak esok siap pukul berapa, dia nak siap hari apa, pukul berapa, esok. Dia tak ada minggu depan, bulan depan. Tak. Dia nak fast action, fast result. So, kita kena bertindak cepat. Semakin lambat kita bertindak, semakin lambat kita dapat hasil. Sebab tu dalam agama pun disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat maknanya berlumba membuat kebaikan. Bila berlumba, adakah kita akan jalan terhege-hege? Tak. Bila fastabiq. Bila kita berlumba, maknanya kita bertindak cepat, bukan lambat-lambat. Malah, agama juga mengajar afdalus solah fi awali waqtiha. Sebaik-baik solat adalah pada awal waktu. Agama mengajar kita untuk fast action. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita lambat-lambat. Kata Ki Abdul Razak, lambat bertindak dan banyak yang tergih-gih lagi. Itu bahasa sentap lah. Kan? Kalau bahasa standard, lambat. Kalau bahasa sembang, terhegi-hegi. Okay? Thank you Puan Suhayu, berlumba membuat kebaikan. Okay, itu nombor 2. Okay? Nombor 3 ialah jangan buat 100% terbaik. Tolong. Tuan-tuan, jangan buat 100% terbaik. Seriously, buat lambat. Jangan buat 100% terbaik. Buang karan je. Serius. Habis gas buat 100% terbaik. Tak payah buat 100% terbaik. Tak payah. Jangan buat kerja 100% terbaik. Alright? Please. Jangan buat kerja 100% terbaik. Sebenarnya sekali lagi jangan buat kerja 100% terbaik. Tak payah. Habis tu macam mana? Give your 200% best. Buat 200% terbaik. Sebenarnya sekali lagi, jangan buat 100% terbaik, tapi buat 200% terbaik. Macam mana nak buat 200% terbaik? Untuk buat 200% terbaik, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayatqinah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hamba-hambanya bila melakukan sesuatu kerja, dia lakukan secara itqan. Itqan ni maksudnya dia buat sungguh-sungguh. Orang Melayu kata tekun. Tekun tu datang dari perkataan itqan. Macam mana kita nak tekun? Tuan-tuan, buat kerja kena beyond expectation, kata orang putih. Kan? Orang kita kata di luar jangkaan. Contoh, bila leader kata, okey, kau buat kerja ABC, kita buat ABCD. Kan? Bila leader kata, okey, datang pukul 4, kita datang 3:30. Buat beyond expectation. Kalau bahasa budak-budak sekarang, lakukan yang unsangkable. Salam sekali lagi. Lakukan yang unsangkable, benda yang tak disangka. Itu namanya kita buat 200% terbaik. Nampak? Kalaulah target sale kita nak dapat 200 sehari, maka kita target 300 sehari, kita target 400 sehari, supaya bila matlamat kita besar, usaha kita besar. So, give your 200% best. Dan sebenarnya, itulah yang agama ajar. Saya kadang-kadang sentak bila salah seorang tokoh ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Kata beliau, aku pergi ke Perancis, aku melihat Islam tetapi tiada Muslim. Okey, saya ulang sekali lagi Aku pergi ke Perancis di negara barat, aku terjumpa Islam tetapi tiada Muslim. Dan aku kembali ke Kairah di Mesir. Aku bertemu ramai Muslim tetapi tiada Islam.
Aku bertemu ramai Muslim tetapi tiada Islam. Sentap kan? Apa maksudnya? Dia pergi ke Eropah, dia jumpa Islam tapi tiada Muslim. Maksudnya, orang Islam di sana mengamalkan prinsip Islam. Apa dia? Bersih, berdisiplin, integriti, buat kerja sungguh-sungguh, menepati masa. Itu kualiti yang dimiliki oleh mereka di Barat. Jepun pun memiliki kualiti tersebut. Tetapi bila dia kembali ke Kairah, dia jumpa di kalangan orang Islam ramai. Tapi Islamnya tiada. Apa dia? Kan kalau kita tengok negara-negara Islam, ada antara masalah yang kita hadapi, kotor, tak berdisiplin, makin hamun, membawang manjang. Kalau kat jalan raya tu, Allah, tak ada, seolah-olah tak ada peraturan. Kalau pentadbiran, ada masalah integriti. Tak payah pergi jauh lah. Jamban, macam mana? Contohnya pergi umrah dulu, pergi haji kan. Cuba tengok jamban di Saudi macam mana. Dan bagi mereka yang biasa pergi ke negara Eropah, UK sebagai contoh, tengok tandas mereka macam mana. Situ pun boleh nampak beza kita dari segi kebersihan. Kenapa? Sebab kita ada penyakit buat kerja asalkan boleh. Ataupun kerja asalkan siap. Ataupun kerja ala kadar. So hasilnya ala kadar. Tetapi kalau orang yang bukan Islam, kita dapati di kalangan mereka, don't get me wrong, ada orang Islam yang bagus kan. Tapi kita nampak orang bukan Islam, contoh masa saya beli rumah dulu, kira-kira 5 tahun lepas, nak renovate. So tanya jiran, ada tak kontraktor yang nak recommend? Dia punya soalan pelik, dia kata, Encik Amin nak Cina ke Melayu? Ada beza ke Cina Melayu? Saya rasa macam racist masa tu. Tapi dia kata gini, kalau nak kualiti, Cina. Tapi masalahnya mahal. Oh, okey. Nak yang murah boleh? Boleh, kontraktor Melayu lah. Tapi dia kata standby lah. Mungkin dalam katalog lain, finishing lain. Deadline mungkin bulan 3, siap mungkin bulan 6. Itu pun kita kena selalu follow up. Tuan-tuan dan puan, saya tak nafi, ramai usahawan yang berbangsa Melayu, yang beragama Islam di luar sana yang sangat bagus. Tetapi kenapa ada persepsi ini? Kerana dah benda ni menjadi budaya terlalu lama dalam masyarakat kita, kita ada penyakit, buat kerja ala kadar. Buat kerja asalkan siap. Kalau bisnes tu, kan, jaga kedai, kita pergi tanya, Kak, ada saiz S tak? Dia tak datang tengok pun terus dia kata, ya ada kat situ lah. Boleh tak datang sekejap, belik-belik sikit, usaha cari sekejap. Kalaupun tak ada, dia cakap kat kita, tak ada Kak. Selepas dia cari, kita pun rasa lega. Ni tak dah lah duduk tengah main phone. Kan, kita tanya ada saiz S ke tak? Dia kata yang kat situ, kat situ lah. Tak pandang pun kita. Kita pun sakit hati. Nampak tak betapa tidak bersungguhnya kita dalam bisnes. So, dalam bisnes Seri Gamat ni, saya yakin dia percaya, prinsip Islam yang diterapkan oleh founder, kan, dah lama, dah bersungguh-sungguh, dan kita kena terjemahkan. Bagaimana caranya? Buat kerja 200% komitmen. Right? Kata Puan Kiah, jamban di UK boleh tidur dalamnya. Cuba tidur jamban dekat airport Saudi. Macam tak ada gamuk contohnya kan. Di situlah orang Islam ramai. Sebab apa? Kita tiada kualiti Islam. Alright? Kan Saidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia kerana Islam. Alright? Now, itu yang ketiga. Kita buat kerja 200% terbaik. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, apa jua kerja kita, fokus dan fokus. Fokus dan fokus. Saya ambil contoh. Dalam bisnes dia ada dua benda. Satu, core business. Satu, added value. Core business ni benda menjadi asas utama dalam bisnes kita. Right? Added value adalah nilai tambah ataupun tambah nilai. Contoh, KFC, core businessnya ialah menghasilkan apa jua produk berasaskan ayam. KFC, Kentucky Fried Chicken. So, burger, ayam. Nugget, ayam. Ayam goreng lah, kan. Dia ada juga nilai tambah.
dipanggil cheeky meal. Kan KFC ada cheeky meal. Kita beli mainan, kita beli KFC dapat percuma mainan. So budak-budak pun, anak-anak kita kan, nak KFC sebab apa nak mainan. So bila kita pergi KFC, adakah anak je makan KFC? Maka mak bapak pun order juga KFC. Dah dapat 2. Maka lakulah KFC kerana mainan tadi. Mainan itu adalah nilai tambah kepada KFC. Disebabkan mainan laku, tiba-tiba board of director KFC kata, disebabkan mainan laku, kita berhenti jual apa-apa produk berasaskan ayam, kita jual mainan. Adakah KFC akan kekal status quo sebagai antara rangkaian restoran terbesar di dunia? Tak. Sebab KFC dah meminggirkan core business, dia mengutamakan added value. Tuan-tuan, dia tak fokus kepada core business. Sari Gamat, fokus. Ni tak, sekejap buat Sari Gamat, sekejap jual prepaid, sekejap buat tu, sekejap buat ni, sekejap buat takaful. Tak fokus. Bila kita tak fokus, usaha kita dia terbelah bahagi. Bila kita terbelah bahagi, maka portion kita sikit. So bila usaha kita sikit, hasil pun banyak tu lah, dia tak akan berkembang. So poinnya adalah fokus, fokus dan fokus. 2 benda kita kena fokus. Pertama, fokus kepada produk tersebut, kan? Pastikan kita all out. Kedua, fokus kepada apa target kita. Tuan-tuan, apa maksud motivasi dalam bahasa Inggeris? Cuba komen. Motivasi dalam bahasa Inggeris apa dia? Ceteka. Tulis dekat ruangan komen, apa maksud motivasi dalam bahasa Inggeris? Sebab dia ada kaitan sangat-sangat dengan fokus, fokus dan fokus. Okey? Bagi anda yang tahu apa jawapannya, tulis dekat ruangan komen, apa maksud motivasi dalam bahasa Inggeris. Okey? Now, tuan-tuan, selain daripada matlamat, antara benda yang sama makna dengan matlamat adalah target, cita-cita, wawasan, impian, visi dan misi. Okey? Sambil kita menunggu komen anda semua, maksud motivasi dalam bahasa Inggeris. Cuba komen. Apa maksud motivasi dalam bahasa Inggeris? Ceteka, ceteka. Okey? Sambil-sambil itu, kepada yang sedang menonton, tekan butang share di Facebook anda dan tag kawan seramai yang mungkin supaya kita dapat faedah sebesar yang mungkin dan dapat sebarkan kepada seramai yang mungkin. Okey? Orang yang ada motivasi, dia akan ada matlamat yang jelas. Sebab motivasi itu sendiri bermaksud motive and action. Okey? Sebab tu dalam bahasa Inggeris kita panggil motivation. Kan? Motivation is the combination of motive and action. Bila gabung jadi motivation. Okey? Kenapa anda sedang menonton live pagi ni? Kan? Motive and action. Betul Puan Suhayu. Right? Kenapa anda buka Facebook hari ni? Sebab anda ada motif. Mungkin sebab nak belajar. Mungkin sebab nak ambil gambar. Mungkin sebab nak tengok Cikgu Rosman. Mungkin sebab nak tahu perkembangan terkini. Mungkin sebab nak upgrade diri. Kan? Mungkin sebab nak mencari redha Allah. Kan? Apa jua motif anda menggerakkan anda untuk ada action, buka laptop, buka telefon, pakai earphone, dengar dan tengok. Motif itu menggerakkan action. So, motif itu apa? Motif itu adalah matlamat tadi. Motif itu adalah matlamat. Nampak? Matlamat adalah target, cita-cita, wawasan, impian, visi dan misi. Okey? Persoalannya, macam mana cara untuk kita, apa kelebihan orang yang ada matlamat? Kelebihan orang yang ada matlamat, bila matlamat dia jelas, tindakan dia jelas. Contoh bila Cikgu Rosman WhatsApp saya, Cik Amin nak jemput ceramah ni. Saya tanya kat mana? Dia kata mana-mana lah. Yelah kat mana? Mana-mana. Yelah kat mana? Di mana sahaja. Saya tahu tak nak ke mana? Tak. Sebab bila dia bagi info tak jelas, matlamat saya tak jelas, tindakan pun saya tak tahu nak buat apa. Tak jelas. Tapi kalau dia kata dekat Facebook. Okey. Facebook mana? Facebook lah. Yelah Facebook mana? Facebook. Tak tahu. Tapi kalau dia kata dekat Sari Gamat HQ pukul 11 pagi
menggunakan apps StreamYard.com. Saya jelas tak nak buat apa. Kan? Kenapa tindakan saya jelas? Sebab matlamat saya jelas. Bila matlamat saya jelas, tindakan saya jelas. Kedua, kita sebagai orang bisnes kena ada matlamat yang besar. Barulah usaha kita besar. Sebab orang yang ada matlamat yang kecil, usaha dia kecil. Dan kita orang bisnes ni, matlamat kena jauh. Bila matlamat kita jauh, maka langkah kita pun jauh. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan buat bisnes, jangan fikir sekadar apa aku dapat minggu ni, apa aku dapat bulan depan. Kena fikir, di mana aku 10 tahun akan datang. Apa aku nak dapat 5 tahun lagi sekarang. Bila matlamat kita jauh, langkah kita jauh. Dan kita pula orang Islam, kena ada matlamat yang besar. Matlamat bukan sekadar untung aku. Matlamat kau boleh sampai nak bayar zakat. Contoh baru-baru ni saya jadi MC untuk satu bisnes dipanggil Rindu Raudah yang diasaskan oleh Caprice. Dia jual air freshener. Bau dia berasaskan kepada bau Raudah di Mekah. Dan target dia adalah setiap ejen dia kan tahun depan dapat bayar zakat jumlah banyak mana. So sebagaimana target jumlah zakat tu, okey. So itulah usaha dia kena buat ke arah layak untuk membayar zakat sebanyak tersebut. Contohnya 2021 dia nak bayar zakat sebanyak 10,000. So bisnes dia kena cari keuntungan supaya dia boleh bayar zakat 10,000. Kenapa? Sebab dia nak menyucikan harta supaya dapat pahala di akhirat. Matlamat dia sangat jauh sampai nun di akhirat sana. So bila matlamat kita besar, gabung pula dengan matlamat yang besar, gabung pula dengan matlamat yang jauh, Masya Allah, luar biasa bisnes kita. Dunia kita dapat, akhirat pun dapat. Bercakap tentang matlamat yang jauh ni, saya nak share satu cerita lah tuan-tuan. Saya teringat masa saya student dulu, saya pernah interview Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Dan masa saya interview arwah Tok Guru Ni Aziz, Masya Allah, saya kagum dengan akhlak dan ilmu beliau. Cuma saya heran, dekat poket arwah Tok Guru, ada 2 pen. Satu pen Kilometrico, satu pen Parker. Lepas interview tu, saya minta Tok Guru sign borang lah sebagai tanda persetujuan untuk saya publish interview tu. Yang peliknya, Tok Guru dia sign guna pen Kilometrico. Saya tanya Tok Guru, apa sign guna pen Gomorrah, pen Kilometrico, tidak sign guna pen Gomaha, pen Parker? Tok Guru jawab, pen Parker ni pen kerajaan. Pen Kilometrico pen hamba, dia kata. Sekarang ni urusan peribadi. So kalau hamba guna pen kerajaan untuk urusan peribadi, lagu mana hamba nak jawab di akhirat esok pada setiap titik dakwah hamba guna untuk kepentingan peribadi? Allah. Amanah seorang menteri usaha. Tok Guru, apa dia buat? Dia fikir jauh sampai ke akhirat. Subhanallah. Itu dari segi politik, kan? Dari segi bisnes, adakah matlamat kita jauh ke akhirat? Dia gini tuan-tuan, bila kita buat sesuatu berasaskan takwa, kita buat sesuatu berasaskan kepada keimanan, kita meletakkan Allah sebagai nombor satu, Allah akan mempermudahkan urusan kita. When we do the best, Allah will do the rest. Bila kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan manusia, maka Allah akan permudahkan urusan kita. Kan kita selalu tengok, selalu baca dalam surah yang kita panggil sebagai ayat 1000 dinar tu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar, jalan penyelesaian. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki kita yang di luar daripada jangkaan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah mencukupi untuk kita. Dan Allah akan sentiasa mencukupkan rezeki kita. Sebab apa? Kita buat sesuatu kerana Allah. Dan kita buat bisnes, target kita sampai ke akhirat. Why? Bila matlamat kita jauh, langkah kita juga jauh. Itu yang pertama tuan-tuan. Kita orang bisnes kena ada matlamat dan itu yang kita kena fokus. Fokus, fokus dan fokus. Okay? Now, bila kita dah fokus, okay,
Yang kelima, andai kata kita gagal dalam bisnes tuan-tuan, jadikan kegagalan sebagai feedback. Ulang sekali lagi jadikan kegagalan sebagai feedback. Apa maksud feedback ni? Maknanya itu adalah ilmu baru untuk kita. Itu adalah lesson untuk kita. Itu adalah pengajaran untuk kita, kegagalan. Sebab di saat kita takut untuk gagal dalam bisnes, maknanya kita belum bersedia untuk bisnes. Tidak ada orang berjaya dalam dunia ni yang tak pernah gagal. Contoh tuan-tuan, siapa kat sini yang pernah mewakili negara dalam Olimpik? Macam tak patut je soalan tu kan? Sebab bukan senang nak mewakili negara dalam Olimpik. You must be the best among the best. Dan adakah bila kita dah jadi the best among the best, maka kita tak akan gagal? Tak. Walaupun we are the best among the best, akan ada masa-masa tertentu kita juga akan gagal. Contoh, mari saya tunjuk satu video. Boleh tak admin tolong besarkan skrin bahagian slide ni. Bagaimana orang dekat Olimpik, okey cantik. Orang dekat Olimpik pun pernah gagal. Contoh pertama. Contoh kedua. Tu dia. Contoh ketiga. Allah. Adakah dia lari laju semata-mata nak langgar benda tu? Tak. Dia tersilap. Tapi adakah bererti dia gagal selamanya? Tak. Dengan syarat, dia tengok, kenapa aku gagal? Apa benda aku perlu perbaiki? Di mana pengajarannya? Itu yang kita jadikan kegagalan sebagai guru. Tuan-tuan, sakit dalam Olimpik ni sebenarnya sakit lagi kalau jatuh dalam bisnes, kan? Tapi tuan-tuan, perasan tak? Dengan kejatuhan itulah kita sebenarnya jadi makin kuat, semakin matang dan semakin jauh untuk melompat ke depan. Contoh tuan-tuan, tanya Puan Haniza, kan? Founder kepada Anak Eda ni. Berapa kali dia pernah tak apa berjaya dalam bisnes? Tetapi pernah tak dia berhenti? Malah she came back stronger. Kegagalan itu adalah booster. Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, antara Muslim paling kaya di Malaysia, dia kata, ramai orang yang hanya melihat bisnes-bisnes saya yang berjaya. Tapi ramai orang tak perasan pun bisnes saya yang gagal yang sebenarnya lebih banyak daripada bisnes saya yang berjaya. Ambil kau. Orang kaya macam Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari pernah gagal. Dan tuan-tuan bercakap tentang gagal ni, gini je, kata Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Puan Hasniza kata, banyak. Banyak. Tapi percaya tak, disebabkan kegagalan itulah Puan Hasniza dapat ilmu baru, pam, she came back stronger. Keluar pula Sari Gamat. Nampak tak? Kan? Kerana apa? Kegagalan, kejatuhan itu membuatkan kita lebih kuat. Dan bagaimana kepayahan, kesusahan, sebenarnya dia push kita tahu untuk keluar dari zon selesa. Contoh coronavirus. Sebelum ni, sebelum PKP apa benda semua ni, saya dah pesan dah kat kawan-kawan saya orang bisnes, buatlah FB Live. Termasuk Cikgu Rosman. Tapi masa tu macam-macam lah sebabnya tak sempat lah apa. Sekali datang corona, sekali datang PKP, ramai pula yang live FB. Nampak tak? Termasuk Cikgu Rosman yang kita buat sekarang ni. Nampak tak? Kepayahan itu yang push kita untuk keluar dari zon selesa. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang. Kalau bukan kerana PKP, tuan-tuan tahu tak ada benda lah yang bernama StreamYard ni. Kan? Kalau bukan kerana PKP, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak rupanya wujud FB Live. Usahakan nak buat FB Live. Nak Allah, email password pun asyik lupa. Kalau dulu lah. Tetapi oleh kerana PKP, oleh kerana hikmah coronavirus, dia push kita keluar dari zon selesa untuk mula belajar teknologi. Nampak? Kepayahan itu
menyebabkan kita mula belajar ilmu baru. Nampak tak? So, macam Puan Haniza kata, keep moving forward and never stop improving. Trust Allah totally. Tepat sekali. Tepat sekali. Bila Allah bagi kita kegagalan, ada sebab lah tu Allah nak bagi kita belajar sesuatu supaya kita jadi lebih baik. Kena ingat macam ni je. Bila kita gagal, yakinlah ada sesuatu yang baik di hadapan kita bakal datang dengan syarat kita belajar dari kesilapan kita. Thomas Alva Edison, orang yang menginovasikan, menghasilkan lampu. Dia mencuba sebanyak 1000 lebih kali tau. Member dia kata, dah lah, kau tak berjaya. Dah 1000 lebih kau buat. Tahu tak apa jawapan Thomas Alva Edison? Dia kata, aku tak gagal. Malah aku bertemu dengan 1000 sebab kenapa mentor tak menyala. Sama juga bila kita buat sale. Anda kata sale kita 100 kali kena reject, kita tak gagal. Malah kita bertemu dengan 100 sebab kenapa sale kita tak menjadi. Dengan syarat kita belajar dari kesilapan tersebut. Betul kata Ana Ventures, password lupa semua. Sekali buka email baru. Sekali buka email, password baru. Pasrah teringat password. Tetapi kerana PKP, kita ada ilmu teknologi yang baru. So tuan-tuan dan puan-puan, ingat, yang kelima tadi saya sebut, jadikan kegagalan sebagai feedback. Plus, dia kena gabung dengan nombor 6. Nombor 6 ialah proaktif. Ini juga salah satu formula untuk kita memagnetkan rezeki. Apa itu proaktif? Lawan pada proaktif ialah reaktif. Okey? Reaktif bermaksud kita terhantuk baru tengadah. Kita tunggu aksiden baru nak ambil takaful. Kita tunggu dah sakit kronik baru nak ambil medical card. Tu contoh kalau takaful. Kita tunggu ekonomi merudum baru nak buat bisnes dengan Sari Gamat. Kan? Kita tunggu harga minyak naik melambung baru nak buat simpanan. Kita tunggu terhantuk baru terengadah. Itu namanya reaktif. Kita tunggu hujan baru kelang kabut nak cari baju hujan. Itu reaktif. Proaktif, sebelum hujan kita dah standby dah payung. Kalau aksiden pun dah ada takaful. Masuk what? Dah ada medical card. Proaktif. Nampak tak? Okay, fine. Harga minyak naik, ekonomi jatuh teruk. Dah ada bisnes, dah ada simpanan, dah ada cash reserve. Itu namanya proaktif. Sebelum terkena penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, dia dah jaga kesihatan. Bukan bila dah kena penyakit 3 serangkai, baru nak jaga kesihatan. Baru nak berhenti merokok. Nampak tak? Siapa yang terasa, #mohon terasa lah. Kan? Nak sebut, kita tunggu terhantuk baru tengadah. Itu namanya reaktif. Proaktif, dia dah standby sebelum apa-apa berlaku. Dan orang yang proaktif, dia tak fokus benda di luar kawalan. Orang yang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan. Dia fokus benda dalam kawalan. Contoh tuan-tuan, saya sebagai trainer, saya juga berhadapan dengan pelbagai audience. Ada yang muda, ada yang old school, ada yang umur pertengahan, ada B40 apa benda dan sebagainya. Ada kala juga bila saya bagi talk awal-awal dulu, saya bagi training, ada juga peserta yang mengantuk dalam kelas saya. Tapi saya tak salahkan dia sebab kemengantukan dia bukan dalam kawalan saya. Tapi apa benda dalam kawalan saya? Bagaimana cara saya bagi talk? Bagaimana cara saya present? Bagaimana cara saya handle training? Yang tu saya fokus, saya perbaiki supaya akhirnya dia tak mengantuk. Alhamdulillah, adalah improvement, which is kerana apa? Saya fokus benda dalam kawalan saya. Sama juga sale. Kita tak boleh nak kawal apa orang pandang kat kita, apa orang kata kat kita. Kita tak boleh kontrol. Contoh bila tuan-tuan buat bisnes Sari Gamat kan. Bisnes MLM. Ada yang kata, MLM pebarang. Kita boleh kawal tak mulut dia? Tak boleh. Tapi kita boleh kawal reaksi kita. Daripada kita duduk meroyan, baik kita buktikan apa dia kata sebagai salah. Contoh paling klasik saya boleh share dan saya selalu share. Masa saya sekolah menengah dulu, saya berada di kelas nombor 6 daripada 6 kelas. Kelas bodoh sekali lah. Dan salah satu ciri-ciri budak kelas hujung ni, bising. Surah kelas kami memang bising tuan-tuan.
Sampai pengetua pun putus asa, apa guru besar pun, pengetua, cikgu disiplin pun tak puas hati. So, tak pedulikan kami. Tapi ada seorang je cikgu yang boleh kawal kami, iaitu cikgu matematik. Cikgu matematik ni memang kami takut sangat. Bayangkan betapa takut tak takutnya kami. Dia tak masuk kelas lagi. Baru bunyi tapak kasut dia, kelekak kan. Terus diam satu kelas. Maunya tak takut. Dia punya garang, tuan-tuan. Cikgu Rosman, kalau ada yang lagi garang, boleh bagi tahu lah. Dia punya garang, zaman tu zaman papan hitam. Kalau jawab salah dekat papan hitam, kan kalau yang selalunya cikgu baling kapur, baling duster kan. Tak adanya. Yang dia buat ialah kepala budak tu yang salah jawab, kelekau kat papan hitam. Jawapan salah tu, dia padang dengan muka budak tu. Putih sebelah sebab kapur. Zaman tu. Punya garang, tuan-tuan. Dan kalau budak tu sebab arwah cikgu Wan Zainab, dia rendah je. So, kadang-kadang dia nak pegang kepala tak sampai. Kalau budak tu tinggi, dia terajang terus budak tu. Hui, zaman sekarang kalau dulu ada Facebook dah viral dah. Tapi zaman tu tak ada. Tapi kami pelajar-pelajar hak jenis nakal-nakal ni tak pernah mengeluh. Kami redha je. Dan saya bersyukur pada Allah, saya tak pernah kena dua-dua. Kena hempuk kat papan hitam tak pernah, kena terajang pun tak pernah. Tetapi saya pernah kena marah di mana saya tersilap paksi X dengan paksi Y. Paksi X lagi bubuh Y, paksi Y lagi bubuh X. Tahu tak cikgu ni kata apa kat saya? Dia kata, Mung ni Aming lebih bodoh daripada lembu, hak paling bodoh dalam dunia. Apa? Bodoh boleh. Lembu tu bodoh dah. Ada lembu hak lagi bodoh. Ada lembu hak paling bodoh. Saya lagi bodoh. Ya Allah. Tuan-tuan, saya boleh kawal tak mulut cikgu tu? Tak boleh. Dan sebab apa yang dia nak cakap di luar kawalan saya. Tetapi, how do I react? Bagaimana untuk saya bertindak balas adalah dalam kawalan saya. Apa benda dalam kawalan saya? Mungkin maki balik. Which is tak berkat lah. So, saya tak maki. Dalam kawalan saya juga. Tapi, tak selesai masalah. Ataupun yang kedua, ataupun yang kedua, ni apa emang? Mengaku je, cikgu memang bodoh pun tak selesai masalah juga. Ataupun yang ketiga, tukar sekolah. Tak selesai masalah. Saya pilih yang keempat. Saya fokus apa yang ada dalam kawalan saya, iaitu yang boleh menyelesaikan masalah. Saya berazam untuk buktikan apa cikgu kata sebagai salah. Lepas tu beli buku latihan, buku Sasbadi lah, Pelangi lah, Skor A lah, apalah. Dan masa tu PMR, Alhamdulillah, saya buat pertama kali mencatat sejarah. Budak kelas bodoh sekali, dapat 8A, 1B. Alhamdulillah. Dan B tu bukan matematik. B tu sains. Dan saya siap tunjuk kat cikgu lagi. Cikgu, boleh A ke? Cikgu pun tengok. Molek. Mung cidik sikit pada lembu. Punya garang cikgu zaman dulu kan. Tapi berjaya lah, menjadi lah. Apa yang saya nak sampaikan ialah, tuan-tuan, jangan kita fokus benda luar kawalan. Apa yang cikgu kata, cikgu garang. Tapi kita fokus how do we react. Dalam bisnes pun sama. Bila PKP ni banyak bisnes terjejas. Kan? Kita tak boleh nak jumpa face to face macam sebelum PKP. Benda tu di luar kawalan. Tapi adakah langsung tak ada benda di dalam kawalan? Kita ada teknologi sekarang, tuan-tuan. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube lagi. Kawan saya, Ad Donivia, channel dia Donivia Channel, dia dapat dalam 10,000 sebulan US dollar kerana YouTube sahaja. Tak kena jumpa orang, kan? So, tuan-tuan, fokus benda dalam kawalan kita. Jangan fokus benda di luar kawalan. Dan orang yang proaktif, kan, dia akan membuat keputusan, bukannya alasan. Selagi mana kita suka beralasan, bisnes kita takkan maju. Tetapi tuan-tuan, Nurlia Alhana, reverse psychology
ya, Puan Amalina Omar menyelesaikan masalah, bukti buat yang terbaik. Betul? Fokus benda dalam kawalan kita. Dan orang yang fokus benda dalam kawalan, dia akan buat keputusan. Tapi orang yang fokus duk asyik salah ke orang, kan? Orang tu akan buat alasan. Dan perasan tak, masyarakat kita dah lama diajar untuk tidak beralasan. Perasan tak? Ada satu lagu, apa nama? Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul. Disalahkan ikan, alasan. Ikan, oh ikan, kenapa tidak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat, disalahkan rumput. Alasan lagi. Bila kita tanya rumput, kenapa kau panjang? Disalahkan kerbau. Alasan lagi. Kerbau, kenapa tak makan rumput? Sakit perut, disalahkan perut. Alasan lagi. Perut kenapa sakit? Disalahkan apa? Nasi mentah. Alasan lagi. Nasi kenapa mentah? Dia kata kayu api basah. Disalahkan kayu api. Alasan lagi. Kayu api kenapa basah? Hujan turun, disalahkan hujan. Alasan lagi. Hujan kenapa turun? Disalahkan katak. Katak panggil. Alasan lagi. Bila kita tanya katak, kenapa kau makan, kenapa kau panggil hujan? Dia kata sebab katak nak makan aku. Sebab ular nak makan aku. Okey, ya, bila kita tanya ular, ular, kenapa kau makan katak? Tahu tak apa jawapan ular? Ular kata, memang makanan aku. Nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular pun beralasan. Tak habis lagu tu. Sama juga kita. Bila kita buat bisnes, kita asyik beralasan, rezeki takkan datang. Lagi dahsyat kadang-kadang, kita salahkan Allah. Kita alasan ke Allah. Apa dia? Sebab apa tak dapat? Allah tak bagi rezeki kat aku. Tuhan pula tak bagi rezeki. Sebenarnya jawapan terbaik, kalaulah kita tak dapat, belum rezeki aku lagi. Nampak tak? Bukan Allah tak bagi rezeki. Bukan rezeki aku lagi. Supaya kita jadikan kegagalan sebagai feedback. Ingat yang tadi. Alright? So, siapa yang suka beralasan, Puan Hasniza, kan? Cikgu, panggil dia, bangau. Selepas ni kalau ada gathering, semua leader-leader, semua ejen-ejen, kalau ada je alasan, bangau. Sekali-sekala kita boleh terima. Kalau sok-mok, confirm, bangau. Jangan bangau. So, buat keputusan bukannya alasan. Fokus benda dalam kawalan, bukan fokus di luar kawalan. Siapa suka beralasan, kita panggil dia, bangau. Kan? Payahlah teknologi ni, susahlah Facebook, bangau. Right? Selagi mana kita membangau, takkan berjayalah kita. Alright? Tuan-tuan, akhir sekali, apa jua usaha kita sekalipun, yang ketujuh, bersangka baiklah dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kita buat sesuatu, bersangka baiklah dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Hamka, bila kita diuji oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita kata, kenapa aku ya Allah? Kenapa bisnes aku tak berjaya, dia berjaya ya Allah? Kita salahkan Tuhan. Tuan-tuan, kita bersangka buruk dengan Tuhan. Tetapi orang yang beriman, orang yang bisnes dia bersandarkan kepada iman dan takwa. Kalaulah sesuatu itu berlaku tanpa dia jangka ataupun dia tak suka ataupun ujian yang Tuhan bagi kat dia, dia bersangka baik dengan Allah. Bila sale dia terjadi, dia bersangka baik dengan Allah. Dia husnuzon dengan Allah. Bila kita bersangka baik dengan Allah, maka di situlah hati kita akan sejuk dan redha. Bila kita redha, kita akan mula melihat hikmah Allah. Bila kita melihat hikmah Allah, di situlah kita akan dapat pelajaran baru untuk bangkit semula. Bersangka baiklah dengan Allah. Dan bila kita berdoa dalam kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan permudahkan urusan kita. Dan bila kita berdoa, saya sarankan doalah bersandarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia ada nama dipanggil doa yang ma'thur. Maknanya doa tu datang daripada Nabi SAW. Datang daripada hadis-hadis yang sahih. Antara doa yang saya nak share di sini ialah, tuan-tuan boleh screenshot, right? Doa ni datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abi Shaybah dan juga At-Tabrani. Doa ni panjang, maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku antara kalangan hamba-Mu yang mendapat bahagian yang hebat pada cahaya yang Engkau kurniakan sebagai hidayah dan rahmat yang Engkau kurniakan dan rezeki yang Engkau sebarkan dan mudarat yang Engkau selamatkan daripada menimpa hamba-hamba-Mu dan bala yang Engkau angkatkan
daripada hamba-hambamu dan fitnah yang engkau jauhkan daripada menimpa hamba-hambamu dan keburukan yang engkau hindarkan daripada menimpa hamba-hambamu. Allahumma ja'alni min a'zami ibadika nasiban fi kulli khair taqsimuhu fil ghadati min nurin tahdi bihi wa rahmatin tanshuruha wa rizqin tasutuhu wa dhurrin takshifuhu wa bala'in tarfa'uhu wa fitnatin tasrifuha wa su'in tadfa'uhu. Hadis ni adalah hadis yang datang daripada hadis Nabi, bertujuan untuk kita memohon rezeki yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah hadis ni panjang sangat, doa ni panjang sangat, anda boleh guna doa yang kedua. Ni daripada surah Asy-Syura, iaitu Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Iaitu Allah Maha lembut tadbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya pada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan yang telah ditetapkan dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Ini doa yang kita boleh amalkan untuk kita dilimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya dari Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, itulah dia 7 formula untuk kita menjemput rezeki yang merangkumi 2 perkara, iaitu hablu minallah dan hablu minan nas. Kita jaga 2 benda ni dalam bisnes kita, insya-Allah kita akan dilimpahkan rezeki. Alright? Maka dengan ini saya serahkan semula kepada pengacara sensasi kita. Cikgu Rosman. Ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih banyak Tuan Min. Kita dapat banyak sangat input-input ni, ya Allah, kan. Insya-Allah. Dan memanglah kita kena berubah, kan. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi kita pun bersyukurlah kalau kita tengok dalam komen-komen banyak tu. Ya, kalau kita lihat Tuan Min Puan Hadiah Kiah tu. Ya, itu antara leader apa nama Crown Manager. Ya. Itu dah 6 series tu. 6 series. Habis kan? Tapi dah boleh buat live Facebook pun, kan? Power. Kan, jadi alhamdulillah lah ya, kita kena berubah lah, dan alhamdulillah kita ucap terima kasih banyaklah pada Tuan Amin berkongsi dengan kita banyak tip-tip. Yang pertama mungkin saya boleh ulang balik tadi. Yang pertama kita kena bersedia untuk berubah, dare to change, Yang kedua fast action fast result, Okey, yang ketiga jangan buat 100% terbaik, tapi give your 200% best. Kan? Ini unsangkarable, kan? Istilah yang mudah, kan? Dan yang keempat tu tadi ni kata fokus, ya, fokus pada produk, fokus pada sasaran ataupun target apa yang kita nak sasarkan. Yang kelima, gagal itu jadikanlah sebagai satu feedback, maklum balas. Ya, banyak kita belajar, kat situ, Dan yang keenam tadi ni proaktif, Ya, alhamdulillah, Anaida pun memanglah, kita senantiasa terpaksa mengubah ikut keadaan, dan sekarang ni kita dengan Gamat, alhamdulillah, dan kita juga disokong oleh tim Jari Emas, ini yang memang pandai mengurut-urut ni, dia orang ni memang support kita sungguh-sungguh, alhamdulillah. Semua guna jari kita ni jari yang emas, so proaktif. Waktu PKP tak boleh mengurut secara online, secara fizikal, okey, kita ajar urut secara online. Dan kita buat terapi urutan. Kalau dalam perasan, hari Rabu yang lepas, 2 hari lepas, 3 hari lepas, kita buat kelas urutan untuk dagu yang lebih runcing ni. Guna tanda live, kita buat live, saya ni tak apa memang tajam ni, kan. Jadi kita buat teknik urutan secara live daripada Kelantan. Leader kita daripada Kelantan, buat Azlina. Buat daripada Kelantan, diikuti oleh semua. Jadi nampak tak, kita perlu berubah. Dan akhir sekali bersangka baik dengan Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur sangat-sangat walaupun waktu PKP, macam tadi saya kata rania kita, setakat ini kita dah berjaya, berjaya mengumpul seramai 2,700 something dalam tempoh 6 bulan ke 7 bulan ni. Dan alhamdulillah, suka saya nak bagi tahu, kita dah bayar bonus untuk 6 bulan hampir 500,000 bonus dan insentif kepada ejen kita, rania-rania kita ni, dalam masa 6 bulan. Jadi hikmah di sebalik PKP, datang banyak lagi
dan kita bersyukur sangat atas kita diuji. Bila kita diuji maka kita sedar untuk berubah ya menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak pada Tuan Amin. Ya, moga kita akan ada lagi lah slot. Mungkin Tuan Amin dapat kongsi lagi insya-Allah ya. InsyaAllah. Sebab Allah sejam kejap sangat kan. Mungkin 7. Lepas ni kita sambung lagi insya-Allah ya. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Amin. Lepas ni insya-Allah kita kena cuba jadi gambar pula yang di belakang tu. Sorry, di sini. Terima kasih Nulan. Ya, yang di belakang ni insya-Allah kita bagi rasa pejabat pun dekat je kan. Regat Leida kan? Ya, dan Koko Koko Ya, okey, insya-Allah Koko kita pun ada Tuan Amin. Insya-Allah kita boleh bersama. Jadi terima kasih banyak Tuan Amin ya. Okey, insya-Allah kita bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan niaga anda sekalian, alhamdulillah ya. Kita dah dapat banyak input pada pagi ini ya. Alhamdulillah hari ini kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, bulan yang penuh berkah ya. Jadi kita ambil kesempatan untuk sama-sama tingkatkan amal ibadah kita dan untuk tidak lupa ya, dan untuk ingat ya, sebenarnya bukan untuk tidak lupa, untuk ingat bahawa hari Rabu nanti, hari Rabu ya, belum raya lagi ya, mungkin ada dah yang nak balik kampung, tak apa, kita ikut secara live kelas kita di Facebook Saritama HQ. Kita ada satu tajuk yang sangat hebat iaitu khususnya pada para jejaka, para lelaki untuk tampan dan perkasa dengan jelly. JELI, itu kena tanya dia orang lah. Apa maksud JELI ya? Kita punya pakar kita Tuan Zahriman akan kongsi tentang bagaimana gamat, produk gamat dapat membantu untuk tampan dan perkasa. Hari Rabu malam pukul 8.30 malam di Facebook Saritama HQ ya. InsyaAllah kita cuba dalam kelas group. Jika tak boleh, jika dihalang, kita akan buat secara publik hari Rabu nanti insyaAllah. Nantikan ya pada hari Rabu nanti ya. Ini hari Sabtu ya. Okey, sebelum itu ya, sebelum cuti raya insyaAllah suka saya kongsikan juga bahawa 9 Zulhijjah ya, kita dituntut untuk berpuasa. Hari ini nak puasa, esok nak puasa. Ya, puasalah 10 hari yang utama dalam kalender Islam ni. 10 hari ni sangat istimewa, banyak kebaikan. Tingkatkan amal ibadah, tingkatkan sedekah, tingkatkan solat, tingkatkanlah puasa kita dan sebagainya, puasa sunat dan sebagainya. Tingkatkanlah berkongsi benda-benda yang baik ya. Semua ni sangat-sangat baik dan pastikan ya, tak sempat buat apa nak puasa Isnin Khamis. Ya, Khamis 9 Zulhijjah nanti ya. Khamis 9 Zulhijjah tu kalau di sana di Mekah orang yang menjaga haji hari Arafah tu kita disunatkan berpuasa dan manfaatnya sangat besar. Kalau kita tengok dalam hadis Muslim yang Rasulullah menyebutkan tentang bahawa sesiapa yang berpuasa tu insya-Allah dapat menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi sama-sama kita ambil manfaat untuk berpuasa pada hari Khamis nanti ya. Dan pastinya hari Isnin tu ramai yang berpuasa Isnin Khamis ya berpuasa. Kalau nak puasa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pun okey buat. Dan banyaklah doa ya, terutama untuk syarikat An-Edar juga ya, dan rania-rania. Ya, semoga ada keberkatan di situ dan doakanlah juga kita dapat mengerjakan haji ya, sebab tahun ni kita tak dapat pergi haji. Baik, di samping itu ya, tentang program kita lepas cuti raya, kita ada lagi program iaitu pada 8 Ogos ya, 8 Ogos ya, kita ada bersama Tuan Dharma ya pada 8 Ogos ya, ini kita buat kelas Zoom secara tertutup 8 Ogos hari Sabtu. Yang kedua kita ada pada 15 Ogos. Yang ini special talk dengan Dr. Zaitun tentang gamat. Ya, Dr. Zaitun adalah pakar tentang gamat. Kita akan buat pada 15 Ogos hari Sabtu. Kemudian pada 20 Ogos ya, kita akan bersama sekali lagi dengan yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah ya pada 20 Ogos 11 pagi. Ini kita open pada semua. 23 kunci pembuka pintu rezeki. Dan yang akhir sekali insya-Allah untuk bulan Ogos sebagai penutup, pada 29 Ogos kita ada bersama dengan Ustaz Syed Nur Syam Tuan Padang ya pada pukul 11 pagi hari Sabtu atas tajuk menyusuri sejarah kegemilangan usahawan Islam. Jadi banyak pengisian yang syarikat sediakan ya untuk tuan-tuan dan puan-puan Rania Edar. Ya, kita nak berjaya di dunia, kita nak berjaya di akhirat dan kita nak bagi banyak kebaikan pada ummah. Jadi
Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada semua tuan-tuan yang perempuan yang menonton, yang kongsi, yang tolong tag kawan-kawan dan sebagainya. Moga Allah memberkati hidup anda tuan-tuan dan perempuan semua, memurahkan rezeki dan moga-moga kebaikan ini menjadi satu, kita kata apa, suatu saham yang akan mengalir untuk kita di akhirat nanti. Yakinlah satu kebaikan yang kita buat, satu kebaikan yang kita buat akan berganda-ganda pahalanya. Moga Allah berkati hidup semua. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.